سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi surah Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-52 yang bermaksud, maka sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjadikan orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Surah Ar-Rum ayat yang ke-52. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya serta dapat kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenarnya. Hari ini ingin saya kongsikan berdasarkan kepada sumber kitab Rahsia Kematian dan Alam Akhirat dan Kiamat, yang mana kita nak berbincang tentang mayat mendengar kata-kata yang ditujukan kepadanya. Yang ini hadis daripada Anas bin Malik meriwayatkan Umar Al-Khattab radhiyallahu an menceritakan tentang ahli Badar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam memperlihatkan kepada kami lokasi kubur ahli Badar sebelum berlaku perang. Baginda berkata, insya-Allah di sinilah kubur fulan bin fulan esok. Sayyidina Umar lalu berkata, demi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat perbezaan atau perkara berbeza dengan apa yang telah diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka mendapatkan sebahagian yang lain dalam sebuah perigi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka semua sehingga yang terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan bin fulan, bukankah sudah kamu melihat bahawa janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah benar? Aku mendapati janji Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah benar. Umar lalu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kamu bercakap pada tubuh yang tidak ada ruhnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka lebih mendengar kata-kata daripada kamu, tetapi mereka tidak mampu menjawabnya. So saya nak ambil petikan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, yang hadis ini melalui Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, menceritakan bahawa orang yang sudah meninggal dunia mendengar akan suara orang yang masih hidup. Ini berdasarkan kepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah, oleh Nabi SAW, yakni dalam kisah Ahlu Badar, ketika mana orang-orang sebelum peperangan Badar itu berlangsung, Rasulullah ada pergi satu ayat di kawasan Badar, dan Rasulullah ada sebut bahawa di sinilah kamu semua akan sampai. Maksudnya insya-Allah di sinilah kubur fulan bin fulan. Maksudnya Nabi SAW ada menyebut tentang hal ini sebelum berlakunya perang Badar. Kemudian apabila berlakunya perang Badar, maka jumpa mana sahabat-sahabat yang gugur syahid di medan Badar,
apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW tentang fulan bin fulan itu kebenarannya adalah benar, kerana Rasulullah SAW menemui mereka semua di dalam perigi. Kemudian Rasulullah mengangkat orang yang terakhir itu, lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah semua ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya perkara yang benar. Maksudnya dalam hadis ini dia nak menentukan ataupun nak menunjukkan kepada kita bahawa orang yang telah meninggal dunia dia mendengar kata-kata orang yang hidup. Maka Islam, maknanya kita sebagai orang Islam, kita mengikuti apa yang telah berada di dalam panduan Al-Quran dan apa yang telah ada di dalam panduan hadis Nabi SAW. Sebab Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi SAW, kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, bagaimana kamu bercakap dengan orang yang maknanya yang sudah meninggal dunia, yang tidak ada rohnya? Apa jawab Nabi SAW? Mereka lebih mendengar kata-kata daripada kamu, tetapi mereka tidak mampu untuk menjawabnya. So persoalan ini sebenarnya dia tidak ada pertentangan. Orang yang mati dia mendengar orang yang hidup atau mendengar suara orang yang hidup, dan dalam masa yang sama juga kita sebagai orang yang hidup, kita tidak boleh mendengar apa yang ada di dalam kubur. Ini yang diperkatakan oleh melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena percaya. Sebab apa? Sebab kita manusia kena ada antara orang yang hidup dan orang yang mati, di antara satu alam ke satu alam yang lain, dia memiliki hijab. Maka alam dunia dengan alam barzakh adalah dua perkara yang berbeza. Maka sebab itu alam barzakh dia boleh mendengar tentang perihal dunia atau perihal orang yang hidup. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa Rasulullah SAW menyeru kepada korban perang Badar, maknanya orang yang gugur syahid di dalam peperangan Badar. Wahai Abu Jahal bin Hashim, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kamu semua telah melihat bahawa janji Tuhan kepada kamu semua adalah benar? Sesungguhnya aku mendapati bahawa janji Tuhan kepadaku adalah benar. Umar yang mendengar seruan Nabi tersebut terus bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka mendengarmu? Bagaimana mereka menjawab padahal mereka benar-benar telah menjadi mayat? Baginda menjawab, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, mereka lebih mendengar kata-kata daripada kamu, tetapi mereka tidak mampu menjawabnya. Baginda lalu menyuruh para sahabat untuk menyeret dan mengumpulkan mayat-mayat mereka ke dalam satu perigi ataupun dalam perigi Badar, makna dalam telaga di kawasan Badar tersebut. Tuan-tuan, dalam satu riwayat yang lain, tadi kita baca daripada Anas bin Malik, dibawa lagi satu riwayat yang lain menunjukkan bahawa orang yang mati sebenarnya dia boleh mendengar kata-kata orang yang hidup. Cuma dekat sini dia ada perbezaan pendapat. Maknanya dia ada perbezaan pendapat yang mana pendapat-pendapat ini sebenarnya tidak bertentangan. Pendapat yang pertama melalui panduan Al-Quran yang kita bacakan tadi dalam surah Ar-Rum, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut tentang maka sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjadikan orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yakni dalam surah Al-Fatir pada ayat yang ke-22, dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pendengaran kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan kamu wahai Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang di dalam kubur dapat mendengar. Tuan-tuan, muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan bahawa pendapat ini tidak bertentangan? Kerana semuanya itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi mati, nak sebut mati ini bukan ketentuan kita, ia adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mati dia boleh mendengar orang yang hidup atas izin Allah. Satu, sebab Allah Taala sebut tadi, Allah memberi pendengaran kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dalam ayat surah Al-Fatir ayat yang ke-22, Allah beri izin kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua pula tidak bertentangan, kerana orang yang telah mati hanya mendengar dalam keadaan tertentu. Maksudnya kita nak sebut kata dalam hadis Nabi SAW tadi, sehingga Nabi sebut tentang bahawa orang yang mereka lebih mendengar daripada kamu, menunjukkan bahawa orang yang mati ini hanya mendengar dalam keadaan tertentu. Oleh demikian,
kemungkinan terdapat orang kata pengkhususan dalam satu perkara yang bersifat khusus umum ataupun takhsisul umum, dan boleh sahaja terdapat dalam perkataan pengkhususan dalam perkara ini. Maksudnya penghujahan para ulama berkenaan dengan dua ayat, ini ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, sama-sama tidak bertentangan. Apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW, maknanya Rasulullah nak bagi tahu kata orang yang mati boleh dengar daripada perkataan orang yang hidup. Kemudian yang kedua, ayat Quran tadi yang kita bacakan bahawa Allah memberikan pendengaran kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maksudnya dalam kondisi sesuatu masa yang tertentu. Sebab tu kalau kita bawa dalil-dalil yang lain, kita percaya tentang adanya malaikat yang akan bertanya kita di dalam kubur. Kan itu orang kata komunikasi di antara malaikat, dan kita dapat menjawab. Maknanya kita menjawab. Bila ditanya siapa Tuhan kamu, maka kita jawab Tuhanku adalah Allah Subhanahu Taala. Ada yang tak dapat jawab. Maksudnya apa? Terkaku lidahnya kerana tak biasa berzikir, berselawat dan melakukan ibadah saat mereka hidup. Maka di sini dapat jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pemahaman, Allah bagi pendengaran bagi pengkhususan waktu-waktu yang tertentu. Ini maksudnya kedua-dua ni sebenarnya tak bertentangan. Kita tak payah bergaduh. Yang pentingnya kita bagaimana untuk kita siapkan amal khususnya dalam bulan Ramadan yang akan datang, dan bagaimana kita nak bolot amal saat kita hidup di dalam dunia, dan bagaimana kita nak raih kemenangan untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kitab yang kita baca ni jelas daripada muka surat yang ke-238 seperti mana yang kita baca sebelum-sebelum ni, bahawa saat kondisi orang mati dia boleh mendengar perkataan orang yang hidup. Itu poin yang paling jelas lah. Maka kita kena banyak orang kata berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebaikan. Sebab orang mati ni dia boleh dengar. Begitu juga bagi keadaan binatang. Binatang katanya disebut juga dalam beberapa riwayat boleh mendengar orang yang dah mati. Maksudnya apa? Pernah berlaku kisah seorang melihat binatang yang sedang makan rumput, tiba-tiba dia pergi berdekatan dengan kubur atau perkuburan tersebut, lalu seolah-olah dia mendengar, letak telinga di tanah, mendengar. Seolah-olah binatang ni mendengar apa yang terjadi di dalam kubur. Mungkin ada di antara mereka, di antara binatang-binatang ni terdengar siksaan dalam kubur. Mungkin kita tak tahu kan. Sebab itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam surah Al-Fatir pada ayat yang ke-22 jelas Allah Ta'ala sebut Allah memberi pendengaran kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maksudnya kita tak mampu buat apa. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah saya sebut berkenaan dengan kubur kan. Kadang-kadang ada orang tanya, sebagai contohlah, ni kesimpulan yang kita ambil daripada pengajarannya. Orang yang dah mati esok, kan, kita yang kalau mati esok, malaikat akan datang bertanya kepada kita. Okey. Malaikat ni dia datang tanya bahasa Melayu ke, bahasa orang putih ke, bahasa Jerman ke ustaz? Kan. Persoalan dia akan mari bab ni. Persoalan dia, malaikat ni akan bertanya bahasa apa? Baiklah, mudah kita fahami bahawa ahli kubur akan ditanya oleh para malaikat dengan menggunakan bahasa Arab. Baiklah, saya tak belajar bahasa Arab, macam mana saya nak jawab bahasa Arab? Ni saya nak sebut ni. Tang mana saya nak sebut? Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan sesiapa yang dia kehendaki kuasa untuk dia menjawab. So maksudnya apa? Bila malaikat ni bertanya tentang Tuhan, tentang Rasul, tentang makna Allah Subhanahu Taala, Rasulnya dan juga kitabnya dan juga agamanya, man rabbuka wa man nabiyuka, kan ditanya dalam kubur, keadaannya begitu. Jadi kita automatik kita boleh jawab dalam bahasa Arab. Walaupun kita tak belajar bahasa Arab. Pasal apa? Semua perkara ni bukan urusan kita. Dia atas izin Allah Subhanahu Taala. Cuma jawab tak jawab tu urusan kita. Maksudnya apa? Kita faham orang tanya. So setiap kali ada pertanyaan dia ada jawapan. Itu kondisi kita. Adapun kita nak tahu soalan tu keluar bahasa Arab. Sebagai contoh, malaikat tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Malaikat bertanya dalam bahasa Arab. Sebab itu bahasa Arab ni kalau kita tengok dia adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa ahli syurga. Dalam syurga esok kita tak cakap bahasa Melayu, kita cakap bahasa Arab. Macam mana nak tahu bahasa Arab tu ustaz? Semua tu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam kubur pun sama juga. Bila malaikat bertanya kita tentang siapa Tuhan kita, maka dia akan bertanya dalam bahasa Arab dan kita pun automatik akan jawab dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab semua itu atas izin Allah. Begitulah keadaan orang yang telah meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, maka yang mendengar
Yani orang yang sudah meninggal dunia boleh mendengar orang yang hidup berkata-kata. Maksudnya semua itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dua-dua perkara ni tak bertentangan. Jangan ada di kalangan kita lepas ni yang akan bergaduh berkenaan dengan hal ini. Tuan-tuan muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan daripada apa yang kita baca pada hari ini. Pertama, hadis daripada Anas bin Malik melalui Umar Al-Khattab radhiyallahu an menceritakan tentang ahli Badar. Yang mana ahli Badar ni sebelum mereka pergi ke perang Badar, Nabi bagi tahu di sinilah kubur fulan bin fulan, dikuburkan di sini sebelum terjadinya perang Badar. Kemudian bila dah terjadinya perang Badar, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, fulan bin fulan telah meninggal dunia di sini. Lalu diangkatkan jenazah-jenazahnya di dalam telaga tersebut. Kemudian mayat yang terakhir itu Rasulullah SAW berkomunikasi dengannya. Apa kata Rasulullah? Wahai fulan bin fulan, bukankah aku sudah bagi tahu kepada kamu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benar? Maka saat itu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kamu bercakap dengan orang yang mati sedangkan dia tak boleh buat apa? Bercakap dengan roh, jasad yang tidak ada rohnya. Apa kata Nabi SAW? Mereka lebih mendengar kata-kata daripada kamu, tetapi mereka tidak mampu menjawabnya. Dalam kondisi ini menunjukkan hadis yang mana Nabi sebut tentang kebaikan. Nabi sebut, bukankah janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar? Maka semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut hal ini kerana kebaikan. Ini janji Allah. Allah kata kamu akan dikuburkan di sini, maka di sinilah kubur kamu. Maksudnya dalil yang pertama daripada hadis Nabi SAW ni jelas tidak bertentangan. Kemudian daripada yang kedua, Al-Quran tadilah, dalil Al-Quran, kerana di sini ada khilaf daripada sini hal di sini sahaja. Ini dalam Al-Quran Allah Taala sebut, yang di dalam surah Al-Fatir pada ayat yang ke-22, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya Allah memberi pendengaran kepada sesiapa yang dia kehendaki. So semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita dengan waras akan berkata bahawa bila saat aku mati nanti akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga komunikasinya. Mereka akan bertanya siapa Tuhan kamu, Nabi kamu. Kita automatik akan menjawab kesemuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang terakhir daripada saya, tuan-tuan, melalui apa yang kita baca pada hari ini, jelas siapkan bekalan yang secukupnya kerana kita akan berdepan dengan keadaan ini dan kita akan nampak bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar dan syurga yang telah dijanjikan Allah juga adalah benar untuk hamba-hambanya yang melakukan amal yang soleh. Seperti mana firman Allah, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang buat baik akan dapat kebaikannya walaupun sebesar zarah. Orang hak buat jahat, walaupun dia buat jahat, akan dapat kejahatannya sebesar zarah, yakni pembalasannya. Pokoknya carilah kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat redha-Nya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup untuk kuliah kita pada hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.